Hello dan Assalamualaikum anak-anak serta peminat-peminat channel ini. Kita meneruskan kajian sejarah negara dan pada kali ini kajian bagaimana Pulau Singapura dapat dikuasai kolonial British pada tahun 1819. Walaupun pada hari ini Singapura merupakan sebuah negara merdeka, bukan sebahagian daripada Malaysia, namun sejarahnya pulau itu adalah sebahagian daripada negara kita. Berdasarkan sejarah, pada zaman Singapura dikenal sebagai Temasek. Singapura pernah diperintah oleh para Meswara sebelum baginda membuka Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman Kesultanan Johor Riau, Singapura adalah sebahagian wilayah kerajaan itu sejak tahun 1528 hingga tahun 1819. Kemudian, Singapura pernah menjadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia antara tahun 1963 hingga tahun 1965. Watak utama pegawai syarikat Hindia Timur Inggeris yang berjaya mengambil Singapura daripada Kesultanan Johor Riau ialah Stamford Raffles. Stamford Raffles pernah bertugas di Betawi atau Jakarta, menguasai seluruh tanah jajahan Belanda di Asia Tenggara di bawah perjanjian Surat-Surat Q tahun 1795, iaitu sepanjang Perang Napoleon di benua Eropah. Apabila Belanda telah bebas daripada penguasaan Perancis, British terpaksa memulangkan semula semua tanah jajahan Belanda di Asia Tenggara. Stamford Raffles sangat terkesan dengan peristiwa ini dan bertekad mahu menjadikan British satu kuasa penting di Asia Tenggara. Oleh itu, satu pangkalan baru mesti dimiliki yang dapat mengawal kemarahan Belanda di Asia Tenggara. British telah pun mempunyai pelabuhan Pulau Pinang di utara Tanah Melayu dan Bangkahulu di Sumatera. Namun kedudukan dua pelabuhan itu tidak sesuai untuk memecah monopoli perdagangan Belanda yang berpusat di Betawi dan Riau. Raffles mahukan Singapura yang terletak di hujung Tanah Melayu dan di laluan dagang paling strategik antara timur dan barat. Singapura dalam kekuasaan Kesultanan Johor Riau, namun kesultanan ini berada dalam pengaruh Belanda. Apabila berlaku peristiwa perebutan tahta Kesultanan Johor Riau, Raffles telah menghidu satu peluang terbaik. Pada tahun 1812, Sultan Mahmud yang ketiga telah mangkat. Namun penggantinya Tengku Husin tidak berada di Istana Lingga. Tengku Husin berada di Pahang. Mengikut adat diraja Melayu, seorang sultan baru mestilah dilantik sebelum jenazah sultan yang mangkat dikebumikan. Oleh itu, para pembesar telah melantik adik Tengku Husin, iaitu Tengku Abdul Rahman, sebagai Sultan Johor Riau yang baru. Dari sudut pentadbiran Kesultanan Johor Riau, Singapura ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman. Stamford Raffles meminta Temenggung membawa Tengku Husin ke Singapura untuk ditabal sebagai Sultan Johor Riau yang baru. Perjanjian 6 Februari 1819 ditandatangani, membawa kepada pertabalan Tengku Husin sebagai Sultan Johor dengan balasan Singapura diserah kepada British. Ini bermakna Kesultanan Johor Riau telah pecah dengan mempunyai dua orang sultan. Sultan Husin di Singapura di bawah pengaruh British, manakala Sultan Abdul Rahman di Lingga di bawah pengaruh kuasa Belanda. British telah menaikkan bendera Union Jack di Singapura pada 13 Februari 1819 dan William Farquhar menjadi residen pertama. Pada 2 Ogos
tahun 1823, residen yang kedua, iaitu John Crawford, menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Dalam perjanjian ini, Singapura diserahkan kepada British selama-lamanya. Sebagai ganti, Sultan dan Temenggung diberi pampasan dan pencen seumur hidup. Kesan daripada itu, Sultan Hussein tidak ada sedikit pun kuasa di Singapura. Akhirnya, baginda berpindah ke Melaka. British memilih Temenggung Abdul Rahman jika berurusan dengan kerajaan Johor. Sejarah seterusnya menyaksikan pengukuhan kuasa British di Singapura dengan pengiktirafan Belanda pada tahun 1824. Temenggung Abdul Rahman pula menamatkan kuasa keturunan Sultan Ali ibni Sultan Hussein sebagai pewaris takhta Sultan Johor. Manakala waris Temenggung Abdul Rahman akhirnya menaiki takhta Kesultanan Johor. Pengajarannya ialah, para pemimpin mestilah sedia berkorban, mungkin hilang kepentingan pribadi atau jawatan, asalkan bangsa dan negara tidak tergadai. Jika pemimpin hanya pentingkan diri, itu yang berlaku dalam kes Sultan Hussein dibuli pegawai-pegawai British. Sekian, terima kasih.